Faham. Sama dengan dorang. Faham. Kalau sekiranya dorang tak tahu bila dia punya tuan tu mati. Ada nama Jackson nak tepuk-tepuk ni semua. Kamera situ. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. I'm Mar Ellie. My name is Zaidi. My Ustaz Hidayat Nurakil. Yes, and we are from the Black Cats Podcast. Yes, so kita back with another outdoor episode for every end of the month. Sir. Sorry suara aku tengah tak sihat sangat. Suara dia tak sihat. Dia okey. Suara Kaki dia you je. jaga-jaga takut nanti masuk frame. Sorry. Okay, so hari ni kita outside again. Another episode with korang. Kita buat korang keluar jalan-jalan lagi. And this time round a bit santai. This month a bit santai. Kita di tepi pantai. Yes. Ni baru Santai betul-betul santai di di tepi pantai. Betul. Nampak tu angin berseput-seput Santai sampai di rambut tepi pun bersepang. pantai. And kita dekat pantai. Kita dekat East Coast Park lah basically. Kalau korang nampak belakang dorang daripada kamera situ. Oh, sorry. Okay, aku tunjuk daripada kamera handphone aku lah. Aku malas nak keluarkan GoPro. So kita sekarang berada di Amber Beacon Tower at East Coast Park. Yes sir. So kita dekat Amber Beacon Tower at East Coast Park. And so seperti biasa, aku akan mulakan the episode with Dengan bismillah. Bismillah. Tadi dah bismillah dah. Kan? Dah kan? Betul. Betul kan? Okay. Then lepas tu aku akan mulakan episod ni dengan a bit of sharing about the history of kenapa kita pilih tempat ni and about this place yang kita pilih ni. So korang ready to begin the first episode? Let's go. Yeah, Oh ya, tapi sebelum kita mula, kalau korang dengar ada suara-suara ke, sini memang meriah sebenarnya. Yeah. Yes. Tapi kalau malam lagi dia seram sikit tak banyak. Sikit je, tak tapi banyak. sini ramai orang. Yeah. So okey lah. Ni tempat awam. It's a public place. Am I in focus? Can you help me see? Am I in focus? I'm in focus, right? Yeah. Because I scared I'm not in focus. Okay. So pasal tempat ni tempat awam, it's an open place. Siapa Korang boleh pergi Siapa tu? tempat awam. Awam siapa? Awam. Public. Kau jangan sebarang. So tempat ni is a public place. Korang pun boleh pergi tempat ni lah I think. Tapi jangan lewat malam sangat. Korang boleh tengok lah Amber Beacon Tower ni dengan mata korang sendiri. So kita in the middle of the tower dengan ada pondok kat belakang. And then sebelah kita sini ada the pathway. Dan sebelah sana is the pantai, the beach, ada kapal-kapal semua. Tak tahu kau boleh nampak belakang aku ni, belakang lampu-lampu. Yes, tu semua is kapal-kapal. So without aku nak buang masa lagi, aku nak mulakan dengan a bit of the background of this Amber Beacon Tower. So this Amber Beacon Tower tak saja aku tak save bila benda ni dibikin. Kita tak apa whisky dapat. So benda ni dah lama lah. Okay. But apa? Dibikin. Dibikin. Dibina. Dibina Dibikin. dah quite lama lah I can say. And tadi Ustaz tengah tanya aku ada ke story-story dekat tempat ni. Sebelum kita datang sini Ustaz dah tanya aku macam ada ke story kat sini. He had one homework. He did homework a bit. But then before that this was one of the first few, I think one of the first cases of what happened over here. So the Amber Beacon Tower murder. Okay, so it was a murder and it is an unsolved murder case up until sekarang I think. So it was of an unsolved murder case of a woman being murdered by two unknown attackers. So dia kena attack by tak tahu siapa, dua orang tak tahu siapa yang ambush dia perempuan ni dengan matai dia during diorang punya keluar malam-malam. Macam ni kita tengah keluar malam-malam. So the name of aku boleh sebut tak nama dia? Tak nak sebut. I think don't need to say the name. So the person is the lady is a 21-year-old victim. And how she was attacked was that she was stabbed on the neck. Dia kena cucuk kat leher. And matai dia pula dia kena cucuk daripada belakang by kirakan one person each kena cucuk lah by each of the tu. And however tak salah aku the lady died. Okay.
So the lady died leaving trails of blood along kira kan dari atas tu, dia orang kena cucuk kat atas. So the blood trail turun bawah sampai ke lantai satu sini. So that's that. So what are the sorry Barry, kalau korang punya minyak angin, sini memang minyak angin, okay. So what are the sightings yang korang nampak kat sini is that kadang-kadang orang akan nampak ada kesan darah yang fresh dekat railing tangga ni, which is macam mungkin bila dorang kena attack tu, dorang pegang nak try to fight for their lives kan. So dia jalan pegang railing tu, tangan berdarah. You never know, Allahualam. So what people say is that they will see fresh trails of blood dekat dia punya railing dengan dekat dia punya tangga itself. Other than that, ever since that murder case, orang akan nampak ada lady in white. Okay, lady in white. Let's just put it as lady in white dekat atas tower ni. Yes. So that's a bit about the history. You were saying about like dekat sikit. Like you were saying, oh sorry, Sekarang I dia punya macam turn. Tu hari you start. Hari ni I punya turn, dia jangan marah. Pastor syndrome. Okay, you were saying just now about people see trails of fresh blood. Maksudnya apa? You mean up till Macam since then up till now up till now they seeing those sightings, not only the lady in white, they will see the blood also. Correct. They will see Oh, the really blood. They will Wow. see the blood dekat dia punya tangga, dekat dia railing. Mungkin macam pada orang is bayang-bayangan, you know, but then they might really see dia punya trails of blood coming from on top turun bawah, you know, darah mengalir lah, kirakan something like that. Wallahualam. Sekarang Alhamdulillah tak ada. Dah dibersihkan agaknya. Aku tahu kau tengah cari kan sebenarnya. Yeah, so itulah a bit of the history. Oh yeah, then a bit more extra information, kirakan macam it's usually macam like I say, fresh blood stain on the steps and the railing. And basically it's up till now, still up till now people will see the sightings. Yeah, Orang yang nampak, yang masih yang sesiapa lah yang datang sini tu kan, yang nampak the trails of blood. Aku rasa orang ni ada bionic eyes lah. Why? Yelah, I mean like kita tak ada apa-apa, kita can't see what. Like dan dia must be really tengok-tengok macam dorang maybe. tengok. Selalu kalau macam gitu, misal kata benda tu boleh tunjukkan tak Ustaz? Darah-darah. Ya. Macam tak tahu. Korang nampak tak muka Ustaz tengah proses Ustaz ni? jangan gitu dengan saya. So dia gini, kalau macam gitu is more to hallucination lah. So hallucination is boleh juga daripada orang menunjukkan atau memang orang tu ada gangguan lah. So they can see whatever yang kita orang biasa tak boleh tengok. But usually they can give a lot of hallucination. Banyak. You can see kalau kita tengok kadang-kadang cerita bila kita nampak seseorang tu atau macam kira ke jin tu, dia ada muka tapi muka dia berdarah. Macam mana dia buat muka berdarah tu? Faham. So sama macam itulah. It's questionable lah. Questionable. Memang possible because kita tak tahu what are they, apa dia orang boleh buat to what extent. So possible. Bukan saya cakap tak boleh, itu semua repek or there's a possibility. Yalah. There's always a possibility. Faham. Then kalau macam another question. So ni kirakan is a murder case. Yes. Correct. So since it's a murder case, macam for example, every single murder case macam I sometimes dengar macam orang kata macam roh ni takkan tenang, they will find revenge. Betul ke? Tak. 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 So dia gini. Yeah. Dia very simple. Macam kita previous episode pun semua Ustaz dah cakap is that no matter what, once kita dah mati, roh akan patah balik kepada Allah SWT. Dia tak ada that this roh ada exception. Boleh keluar ke, berjalan-jalan roam around sebab tak tenang. No. Whatever it is, mati roh akan keluar. Whatever yang menjelma, orang cakap roh-roh yang so called they call it roh, adalah penjemaan jin tu untuk menakutkan manusia. Faham? Like I said before, kalau you pergi ke US, you pergi ke tempat yang culture where they don't percaya dengan yang lady in white atau apa, diorang percaya in Dracula, diorang percaya in other stuff. Kat sana kita tak akan nampak. Sebab apa? Memang culture kat sana memang nak menakutkan benda macam gitu. Tapi kalau kat sini kita ni dah terlalu banyak dengar. Sebab bila jin ni dia tengok kita takut, for example dengan mayat. Okay. Dia akan membuat satu perkara yang buat kita takut. Okay. So mayat, so dia akan buat muka dia buruk, rambut panjang, perempuan di hujung, suara mengilai. Itu adalah
cara mereka untuk menakutkan kita. So bila diorang menakutkan, itulah permulaan dia nak kacau. Permulaan hidup yang baru. Betul. Okay, faham. So kirakan macam all those movies yang dorang kata macam roh dia datang balik pasal nak revenge, it all doesn't exist. Totally doesn't exist. Tak ada maknanya lagi. Dan kalau macam macam mana cakap like dia dah mati, okay, then roh dia macam orang kata macam nak cakap Cuba cakap. Aku lupa actually apa question dia. Aku lupa. Dia Allah. Aku boleh dengar. So kira kan macam okay, letak I died. Okay, wallahualam, nauzubillah min zalim. Like if I died, then You can orang put somebody as an example. Masih nak cakap tau. Taruhlah seseorang tu dia mati, okay. Okay, seseorang tu dia mati. Okay, dia orang lain nampak roh dia kat situ. Nampak roh dia macam mana tu? Macam Kira nampak bayang-bayang dia bayang-bayang kat situ. dia kat situ. So tu pun kirakan macam jin menyerupai juga. Of course. Okay. That's why kita dalam Al-Quran mengatakan kita setiap orang ada qarin. Qarin tu adalah jin yang akan mendampingi kita. Allah akan letakkan setiap satu manusia ada qarin. So Setiap kadang-kadang seorang ada korin diorang masing-masing. correct. So nanti kadang-kadang bila sabar. Sini tai chi. Sabar. Kritik sikit. Astagfirullah. Tenang. So dah gini. So bila kita kadang-kadang, for example there are cases where some of ustaz punya patient Some of ustaznya patient where dia cakap, Ustaz, nenek saya baru meninggal seminggu lepas. Selepas tu saya selalu nampak dia dekat bilik dia, lagi duduk. So saya akan nampak setiap malam, saya akan nampak jelmaan ada orang duduk seperti nenek saya. Sebab nenek saya ni dia suka duduk tu, dia akan duduk kat ujung katil. So ujung katil tu dia suka saat dia tingkap. Okay. So bila saat tengok rumah dia, memang dia tingkap. So hujung katil dia akan face towards tingkap lah. So akan duduk pintu belakang. Faham. So you akan nampak from belakang. Faham. So every time dia jalan malam nak pergi dapur, kan bilik tu tutup lampunya. So bila dia jalan, dia akan nampak ada bayang sosok kat situ lagi duduk. Faham. So itu antaranya possibilities of qarin. Cuma masalah makcik tu actually dia ada pendamping. So possible juga jin tu menyerupai untuk menakutkan yang lain. So macam gitu. Yes, possible. Tapi kalau roh, we are talking about roh, bukan jin, impossible. Roh bila keluar, malaikat maut dah tarik, dia tak ada boleh kasih balik, dia tak ada. Dia akan tarik mana menuju kepada alam kubur ke finish. apa. Yes, finish. Dia tak ada that say dia boleh datang balik, Allah kasih izin. Wallahu alam. Tapi dalam Quran mengatakan tak, roh dah dicabut balik kepada Allah SWT. Macam itu. Okay, habis kalau talking about kematian now talking about kematian, then you know ada orang macam cakap letaklah jenazah tu dekat situ, then suddenly macam kita ni yang berkerumun kat situ tengah baca doa untuk yang jenazah tu pernah tak dengar like people cakap aku nampak macam roh ni kat luar rumah macam tengah jalan. Habis ada orang kata macam aku nampak macam ada bayang-bayang rohnya kat tepi jenazah tu saja. Macam like either macam it's hidden in between of orang-orang yang tengah duduk tengah baca Yasin. Itu apa sebenarnya? I mean, itu is it just because of our mindset or is it because of bayang-bayang kita atau apa? Hallucination. So macam Ustaz cakap, whatever it is, kalau orang tu dah meninggal, apa yang kita nampak sebagai bentuk dia adalah bukan daripada roh orang tersebut. Is daripada ida qarin dia atau daripada jin yang menjelma macam itu. Sebab macam mana pun kalau kita nak cakap how strong the jin is, macam mana pun tetap malaikat maut kalau diperintahkan oleh Allah untuk cabutkan nyawa hamba-Nya, maka akan dicabut. Dia tak ada nantilah, tak ada. Dia tak ada nanti ni. Dia Allah perintahkan on the spot, terus malaikat maut akan buat. So roh tu akan dipulangkan balik kepada Allah SWT. No return policy. Correct. Itu Itu memang dah dengar banyaklah benda-benda bulat cerita-cerita gini kan. Orang kata apa orang tu dah meninggal, like you know, like certain jenazah orang dia meninggal malam tapi seharusnya dikebumikan esoknya. Jadi jenazah tu ada di rumah. Dia orang kata nampak, aku nampak arwahnya rohnya datang, you know, that kind of thing.
I've heard before this kind of story, but benda ni macam quite common lah. correct, dalam kita punya culture. Yes, quite common. Cuma macam Ustaz cakap, it's not the roh, it could be the qarin atau bayangan-bayangan atau hallucination kita sendiri. Korin ni kirakan macam copy paste kita, is it? Yes. Memang exactly the same. So that's why dia akan nampak menjelmaan, selalunya akan nampak kita. Is it that's why the reason macam dalam hadis ada kata macam kita dalam dunia ni ada tujuh. Tak, itu lain. Itu lain. Itu nanti Ustaz kena bahaskan lagi dalam sebab yang itu hadis dia. Okay. So itu letak tepi dulu, nanti kita akan discuss bila-bila yang ada time lah. Cuma kalau qarin itself is jin yang Allah letakkan. Memang dia akan mendamping dengan kita. Qarin, memang dinamakan qarin. Try cuba tengok cerita qarin. Ada cerita qarin. Kita dah tengok so yang cerita tu sama. So whatever amalan yang dia buat, kalau you guys dah tengok belum? Yang mana? Qarin. Lupa lah Qarin tak? Qarin lain. Qarin Mayaka. Itu lain. Qarin. So Qarin tu Ada kalau dalam cerita Indonesia, correct. But I forgot the jangan cerita. So I also forgot. nanti malam tengok. Tak apa. Okay. So bila dia apa yang diperbuatnya, apa yang amalan yang dia buat, ada Al-Quran. Tapi apa dia pakai? Kuku, rambut. Oh, yang ramai-ramai budak sekolah tu okay. So apa amalan dia? Amalan dia untuk kontrol perempuan-perempuan tu dari segi qarinnya. Ibarat macam pendamping. Dah sihir. Lepas tu campakkan dalam satu tanah tu, nanti dia ada baca semua. What happen? Malam-malam perempuan tu akan bangun dengan sendirinya pergi ke bilik yang orang yang kasih tu. Bilik orang yang kasih. So nanti dia pergi bilik orang kasih. So dia pergi bilik orang yang membuat sihir tersebut dan dia melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya lah. Macam gitu. We didn't finish the movie lah. Remember pasal cerita tu macam draggy untuk kita. Draggy, yes. Dia first part. I'm the kind of person, kalau aku tengok movie or whatever Netflix dekat rumah kan, dengan ID dekat rumah, aku akan tidur. Yeah, we didn't finish the movie. Then you Ustaz, are you rapping? Yeah, I'm rapping. Ikut ID. So dia gini, you try tengok TV. Cengok. Nenek cengok apa? Cengok. Astagfirullahalazim. Maafkan saya. Ustaz nak start keep dengan aku pula. Dimaafkan. So dia gini. So you try tengok cerita selain daripada qarin, talbis iblis atau penunggang agama. You try tengok. Dia whatever yang dalam situ, dia ada menunjukkan reality yang ada pada zaman sekarang. Correct. I always nasihatkan my patient, for example dia nak cari peruqyah yang betul. I always tell them tak semestinya nak kena cari ustaz lah, atau boleh cari ustaz-ustaz lain atau bikin sendiri. Correct, atau bikin sendiri. Kalau sekiranya dia tak berkeyakinan, so dia nak cari orang, janganlah pandang daripada rupa. Bukan. Salah. Jangan. Kalau rupa mau dia kasih datang terus lain. Tak nak. Ustaz saya cakap kena pandang rupa. Tak boleh. Dia pandang baju, pakaian. Tak semestinya orang itu dia pakai serban, dia pakai jubah. Bukan tak boleh. Itu sunnah Nabi, masya-Allah. Silakan. Cuma jangan kita, orang tu dia menggunakan, kalau penonton dan pendengar hari malam ni sempat kau selit. So dia gini. So macam for example kita pernah dengar ilmu hitam dengan ilmu putih. Okay. Ilmu putih ada. Yes. Ilmu purple tak ada. Itu sudah Barney guys. Barney and friends. Okay. So ilmu putih dengan ilmu hitam. Selalunya ilmu putih tu dia akan menggunakan ayat-ayat Quran juga. Cuma mesti ada penyeruan tertentu. Tu ayat apa putih? Cuba cakap lagi sekali. Saya macam kurang dengar ilmu itu. Putih. Yeah. Salah cakap. Correction. Okay, tak ada masalah. So ilmu putih adalah gitu. Maknanya dia adakah sihir? Yes. Adakah dia menggunakan jin? Yes. Sihir tu tak sihir. Correct. It's just that black magic is different. Black magic selalunya akan menggunakan perkara-perkara yang najis. Seperti apa? Tulang babi, bangkai, tai manusia, air kencing, jangan kencing kawan. Itu semua. Okay, so semua makin banyak dicampur, makin kuatlah sihir tersebut. Ilmu putih lain, dia pakai bunga. Dia pakai buah-buahan. Tapi tetap sihir. Sama, dia pakai khodam. Cuma cara dia tak menggunakan najis. Okay, sebelum penonton kita confuse, apa difference-nya qarin dengan khodam? Qarin setiap manusia ada. Okay. Setiap manusia ada. Khodam tu maknanya dia menyeru sesosok jin tu untuk menjadi dia punya pendamping to do its bidding. Maknanya apa yang dia nak,
dia akan suruh khodam dia settle. Okay, so korang kena ingat Qarin diberi, khodam dipanggil. Yes, diseru macam gitu. Qarin akan diberikan oleh Allah. Setiap manusia akan ada. Tapi Qarin ni kirakan dia baik ke atau Dia akan membantu untuk nafsu kita. Dia akan mengacau kita, dia akan hasut kita juga. Dia akan bantu. Dia work together hand in hand dengan nafsu kita. Syahwat kita. Yes. Okay. So hati-hati ya. Yes. Okay. Dia begitu. Then kalau macam now back to the macam the roh part Pasal we recently remember we watched this one video of Indonesia punya specialist orang cakap I just put as a specialist macam orang-orang pandai ni. Yeah. So macam dia boleh berkomunikasi dengan alam tu. Komunikasi? Macam he will tutup mata, tiba-tiba dia punya breathing something macam tarik nafas that one. Then kirakan when the process of doing that is dia berkomunikasi dengan makhluk tu. Macam dia boleh nampak dan dia berkomunikasi dengan makhluk tu dalam alam dia. Then benda tu kirakan macam minta tolong dia untuk kirakan nak minta tolong dia. Passing message je lah. Passing message untuk minta tolong dia dalam dunia ni sekarang. Kalau boleh macam for example macam kalau boleh kau tolong aku sempurnakan lah aku punya mayat ke, macam tolong aku macam tengok kamu bapa aku something like that. Macam dia minta tolong. Basically dia just minta tolong. So tu kirakan betul atau tak? Kalau atau if you have any other explanations on that lah. Sebab actually ada juga kisah-kisah tapi daripada dia ada kisah-kisah juga tapi daripada ulama-ulama yang terdahulu. Cuma yang itu Ustaz nak kena rujuk balik. Ustaz nak kena dapat confirm siapa yang ceritakan kisah tersebut tentang si mati. Sebab yang Ustaz pernah dengar adalah if I'm not wrong di waktu mandi jenazahnya so seseorang wanita tu meninggal dan dia ni adalah perempuan yang bukan salihah lah. So dia ada melakukan perkara-perkara yang kurang baik. So masa dimandikan semua orang kenal dia. Apa yang dia lakukan. So masa dia mandi jenazah tu orang yang mandikan tu dia berkata buruk terhadap orang tersebut. So terjadi sesuatu tapi yang itu nanti Ustaz akan rujukkan balik. Ustaz need to double check the story. Dia punya narration dia atau dari mana dapat dia punya silsilahnya. Takut kita salah cakap atau apanya sesatnya cerita je kita keluarkannya. So macam itu. But kalau talking back about yang tadi tu menyelamatkan kita ke apa, selalunya datang dari mimpi. Tapi kalau in Singapore saya tak pernah dengar. Ustaz tak pernah dengar because why? Alhamdulillah kita punya pengurusan jenazah Singapore ni including banyak yang tu semua alhamdulillah okay. So dia kirakan dia mandikan, dia kafankan dan ditanam dengan secara sempurna. So Ustaz daripada my part Ustaz cuma tahu daripada Singapore konteks. Memang Ustaz belum pernah dengar lah. Faham? Tapi luar tak tahu. Saya tak tahu. Faham. Okay. So ingat kalau korang pernah dengar macam cerita yang roh-roh tu minta tolong, jangan percaya sangat lah. Probably jangan percaya sangat pasal benda ni tak tahu Allah. Ya, sebab dia benda gaib. Bila benda gaib kita tak tahu dia punya 100% what is going on. Ya, correct. That's why kita cakap kadang-kadang ada antaranya kalau for example one of the tanda-tanda of pendamping tanda-tanda dari pendamping yang daripada nasab. Dia akan selalu nasab tu maknanya keturunan. Pendamping yang dari keturunan. Selalunya akan ada mimpi arwah-arwah. Dia akan datang frequently. Bukan disebab rindu Dia akan datang, dia akan kasih sesuatu. Selalunya. Itu dia Saka. Sakir. Slang lah sakir. So dia macam itu. So antara yang dia akan kasih apa? Selalunya bayi. Untuk bungkusan Bayi. Baby. Aku pula yang slang. Baby. Yes. I mean baby as a saka. Tak lah, dia tak tunjuk baby tu saka. Tapi kalau macam Ustaz cakap tanda-tandanya macam dia bagi benda. Baby so, tak semestinya baby tu saka. Bukan. Dalam mimpi. So kenapa ulama ruqyah atau
masuk dalam jaket je lah. So kalau kenapa ulama ruqyah atau kitab-kitab ruqyah mengatakan kalau sekiranya kita mimpi bayi, kita diberikan bayi, kita menyusukan bayi, ni selalu bagi perempuan lah. Kalau lelaki susu bayi tu dah bahaya baik. So selalunya perempuan. Kalau lelaki selalunya adalah dia akan perasan budak-budak atau dia akan mimpi ada orang yang pahlawan di depan dia. Selalunya orang yang silap pahlawan. So bayi itu dengan orang tersebut, kalau kita susukan bayi, selalu yang susukan siapa? Mak. So antara mak dengan orang yang benda yang disusu, baby yang disusu, ada apa kena mengenanya? Hubungan apa? Sulit. Takkan mak dengan anak ada hubungan sulit. Yang Penonton. sulit kau. Yang sulit dia. Sulit fikiran dia. Betul. Okay, so maknanya ada kena mengena dengan darah. Astagfirullah. Keturunan. Minta maaf ya. So baby dengan mak kan ada keturunan darah. So dari situ Ada hubungan sulit. Aduh, sulit tu tak ada ni. So selalu akan mengatakan nasab, nasab atau saka. Faham. Tapi ada juga dia akan memberikan bungkusan. Macam yang kita nampak nenek kita kasih bungkusan. Tapi ada ke macam kes macam kita tak kena orang tu yang nak bagi? Oh, yang tu selalunya kalau tu is benda lain lah. Maknanya tanda-tanda pun sihir pun ada. Orang kasih makan. Atau dalam mimpi tersebut dia akan kasih hidangan yang sangat you suka. Rasa macam makan. You makan. Tapi kena nilah dia selalu akan diiringi dengan tanda-tanda lain. Tanda ular, dikejar-kejar, mimpi jatuh tempat tinggi, mimpi terbang, floating. Tapi Ustaz, usually kalau kita dah dapat that kind of tanda tu, benda tu kira confirm dah kita punya, is it? Confirm macam mana tu? Oh, yang saka tu lah. So okay, so macam mana kita nak double confirm? Usually kalau dia dah susukan, selalunya dah confirm dia dah stick to us. Selalunya gitu. Kalau dia susukan, dia dah stick to us. Tapi kalau dia baru kasih, kita baru gendong, selalunya lagi diproseskan. Sebab kita kena faham saka ni macam mana dia berjalan atau cara dorangnya SOP. Kalau kita ni, of course, ada standard operating procedures. So for example, kita nak beli rumah. Hari ni kita jual, hari ni juga kita cari. Tu dia pakai elektrik. Aku ingat dengar azan. Itulah. Macam oi. Mana masjid? Okay. So macam for example kalau kita jual rumah, takkan kita nak beli rumah hari ni. Kita jual, kita dah cari 3 months before, 6 months before, kita dah start survey for rumah. Faham. Sama dengan dorang. Kalau sekiranya dorang tak tahu bila dia punya tuan tu mati. So before that dia akan survey selalunya Selalunya Virginnya. Jangan Sudah. So dia kalau sekiranya dia akan check daripada anaknya, daripada cucunya, daripada adik-beradiknya, macam gitulah. So dia akan survey. That's why kalau kita nak ruqyahkan orang yang ada, yang dikatakan oleh pesakit tersebut, Ustaz, mak nenek saya ada saka gini, selalunya kita akan request kalau boleh semua ahli keluarga, adik-beradik nenek, anak-anaknya semua ada diruqyahkan sekali. Dan kita akan berikan dia namanya ikrar pemutus. Majoriti peruqyah syariah akan menggunakan ikrar pemutus bagi perkara-perkara tersebut. Itu adalah doa perjanjian kita dengan Allah SWT untuk putuskan, be it kita yang terima atau diberi tanpa kita tahu. Cuma macam itulah. Ada tak you have any cases yang about handling about saka yang nak ceritakan? Oh, banyak kot. One prominent. Pause. Prominent tu apa? Memorable. Tak apa, we go to my question dulu. Okay, see, kalau letak for example, because now we are talking about mimpi kan, macam orang kasih benda and stuff, jangan jangan ambil lah. Okay, what if kalau pakaian lah for example, satu sesiapa lah dalam mimpi tu yang kasih kita baca, baju ni lawa untuk kau pakailah. Macam random mimpi. Macam batik. Orang ni pun kita tak kasih kenal. batik ke atau kasih apa-apa lah. Tak kisahlah t-shirt ke, like random apa benda lah, very random. Macam tak ada kena mengena dengan macam macam kita tengah naik kereta, tiba-tiba orang tu kasih barang. Something like that. So dia macam saya cakap. Okay, bila kira macam orang dalam mimpi tu kita tak kenal dan sendiri cakap, baju ni lawa untuk kau pakai lah, kau try. Kau try sekarang kita pakai. Then after that, bila pak kita dah sarung dalam mimpi tu, all the way orang yang kasih kita benda tu, dia diam je, dia tak berbual. Okay, so apa? Macam Ustaz cakap, susah kita bab mimpi ni. Tafsir mimpi ni dia a bit banyak kompleks. Dia bukan kompleks. You need to know what you're talking about.
Sebab banyak sangat mimpi, susah kita nak tahu apa tu mimpi tu. Tetapi macam Ustaz cakap, whatever it is, dia kena selalu frequent. Lepas tu akan diiringi dengan tanda-tanda lain. Selalu akan gitu. Sebab kalau sihir, yes, dia akan kasih makan. Dia akan selalu nanti you akan mimpi najis, you akan mimpi orang, ada yang kita punya patient mimpi ada orang buat ritual. Orang tu dia kenal yang buat ritual kat depan mata dia dalam mimpi tu. Dia masuk dalam satu building, dia nampak dia lagi buat ritual. Ya, everything lah, semua macam gitulah. Kamera korang pula yang Okay, pause. Continue berbual. Ya. So so macam gitulah. So dia selalu kena diiringi Sorry dengan guys, kamera diorang tekat. Okay, continue. action. Okay. So Dia buat sendiri. Dia Ustaz buat sendiri. Okay. So selalunya diiringi dengan tanda-tanda lain. So always nak kena tahu. Bila orang cakap aku mimpi gini. That kita as peruqyah, kita akan tanya, you ada mimpi ni tak? You ada mimpi ni tak? You ada mimpi ni, to link up. Is it betul? Sebab macam kita peruqyah syariah, kita ibarat macam doktor. Cuma kita belum sampai tahap darurat doktor lah. It's just that whatever yang doktor tanya you pasal sakit, semua is the same. Every sakit ada symptoms. Gout ada symptoms. Gout siku ada symptoms. Kalau kanser ada symptoms. Apa? Gout siku? Kalau gout dia kat siku. Ada Ustaz sendiri saya pun. Ada. Ada ni orang sebelah. So semua ada symptoms. Okay? So ruqyah pun sama. So kalau dalam kita punya sesi, for example Ustaz punya sesi ruqyah, Ustaz akan tanya from A to Z. Dari mimpi kepada experience dalam rumah, kepada sakit-sakit badan. Faham. So mimpi akan ada. Kita akan senaraikan daripada gangguan biasa kepada pendamping kepada sihir. Then after that kita akan pergi kepada bahagian badan. Badan ada frequent migraine, selalu tengkuk sakit, palpitation lepas maghrib. Nampak kelibat-kelibat such example gitu. Then after that baru kita go through yang iqra pemutus dengan lagi satu cara adalah untuk deteksi sihir. Itu nanti kita akan explain jugalah. Next time kita akan. Saya ada satu soalan. Untuk saya ni macam soalan bodoh lah. Okay, misal kata tak kalau cakap, apa-apa tak payah cakap bodoh. Tahu. Ustaz habiskan lah. Faham Semua lah. dengar. Tak. Dia cakap. Okay, misal kata semua tanda-tanda tu, macam misal kata saya lah tanda-tanda yang untuk dapatkan benda tu semua saya dah ada. Saya mimpi benda tu frequently. Habis orang cakap kalau macam misal kata dalam mimpi tu, kalau kita beri and kita ambil, benda tu dah jadi kita punya. Mimpi kita tak boleh kawal. Jadi macam mana dalam mimpi tu kita tak nak ambil? Actually boleh kawal. Siapa cakap tak boleh kawal? Boleh? Of course. Boleh. Mimpi is all from your mind. Yes. Boleh. Walaupun tu mainan syaitan. Of course. Okay, Ustaz kasih example. For example, kita ni dekat dalam mimpi. Kita lemas taruh lemas. Kita we try to swim naik atas. Kalau kita tak boleh control, lemas mati je. Kita akan fight, kita akan move the body. Seperti gitu. Sama kalau kita nak makan dalam mimpi atau you jalan dalam mimpi, you can control, you can stop and see. Cuma itu yang kalau sekiranya orang yang boleh control lah. But some people macam dia tidur, dia terus just dapat that mimpi, bangun lupa. Tapi kalau orang yang betul-betul boleh control, memang kita semua boleh control. It's from all from the mind. From the mind lah. Yeah. Pasal Jadi misal kata kalau dah dapat that kind of mimpi, apa kita punya langkah-langkah seterusnya? Misal kata kita dah tahu alamak aku dah ambil ni benda. Jadi langkah-langkah seterusnya sebelum jumpa orang yang boleh ruqyahkan kita ke, siapa boleh bantu? Macam mana kita nak tahu macam benda tu kita tahu kita, ataupun misal kata kita dah tahu benda tu ada, and then apa langkah seterusnya yang kita sepatutnya buat? Langkah tersebut adalah book lah Ustaz. Kalau korang nak booking Ustaz, boleh visit dia punya IG. Boleh booking dia. Before that pun in our previous episode pun Ustaz ada advice that to do self-ruqyah. Self-ruqyah dulu is the best lah. Ustaz ada ajar, so korang boleh ingat check je out. Nippon Paint. Nanti aku akan leave the link of that episode sekali kat bawah so korang boleh tengok. So macam Man cakap, self-ruqyah is a good way to detect atau untuk help you untuk kirakan untuk cure atau untuk heal you kan. It's just that some patient kita tak berani. Faham. Kita takut kalau saya buat dia cakap meroyan ke apa ke? Bukan apa barang meroyan. Meroyan tak ada hal. Itu kasih kalau perempuan meroyan kasih makan. Settle. Dia kalau jin dia rasuk tu problem. Itulah. Itu bukan meroyan, itu kerasukan. Kerasukan. Meroyan. Nampak penonton, dia dah tak tahu bezakan kerasukan dengan meroyan. Macam mana tu? Bukan meroyan, tu pasal aku cakap.
So dia gitu. So kalau kerasukan banyak terjadi where dia get violent, very violent. Dia akan pukul siapa yang tolong, dia akan hamun, dia akan maki. Ada kalau seseorang tu dia very strong, yes, dia boleh ruqyah sendiri. Tak ada masalah. The best ruqyah is self ruqyah. Tu Ustaz so cakap. Tapi jangan buat seorang. Kalau boleh ada partner ada lah. orang, So in case kalau apa-apa jadi that you lost control of yourself, orang sebelah tu akan kejutkan kita. Kalau tak rabak lah, kita macam nak fight. Sampailah benda tu keluar baru kita boleh fight. Sebab dia boleh happen tu, dia boleh pakai benda-benda tajam. Dia boleh terus slash kaki kita sendiri. A lot of things. Sebab once. What if, say for example, kalau self ruqyah okay, letaklah macam kerasukan lah. Then definitely if you want to do self ruqyah, you cannot be alone. You need somebody to be around you. But what if kalau orang yang kat sebelah tu dia macam tak tu baca doa. Okay. You know, like surah-surah or whatever, then how is that? Okay, so maknanya orang tu lagi buat self ruqyah sendiri. Orang sebelah dia, kawan dia lagi duduk just perhatikan. Dia gini, macam Ustaz selalu cakap banyak kali dalam a lot of episodes. Ustaz selalu cakap kalau sekiranya orang kerasukan, you baca Al-Quran, dia akan trigger lagi. So what do? You jangan baca Quran. You tepuk macam orang bangun tidur. Dia tidur, ibarat macam tidur, you kejut. For example, ID tidur Di bangun, Di bangun. Macam itu, panggil nama dia, kejut. Kasih dia sedar balik dalam minda dia. Sebab what happening kerasukan adalah dia akan masuk dari, saya rasa saya nak buat yang ni, gantung mikrofon letak gini je. Okay, so dia selalu kalau for example orang kerasukan, dia akan kontrol minda. Kontrol minda. So kontrol minda itulah kontrol tangan, kontrol kaki, badan kita, percakapan kita, semua. So kita kalau kejut orang tu, just kejut macam biasa, macam orang bangun tidur. Faham. Okay, so very simple. Kalau rasa macam betul-betul tak keyakinan, then you tunggu peruqyah datang. Usually there are some peruqyah yang boleh buat 24/7. Kita ada emergency, yours truly pun boleh buat. Tapi itu nak kena cakap lah. You need to tell me first lah. Selalu macam tu. I got cases where I kena datang pukul 3 pagi. Faham. Kerasukan dia pukul 2. Dia call, Ustaz tak angkat sebab lagi dah tidur. So tapi nasib baik memang Ustaz dah prepare tu untuk to wake up lah. Kira kan memang dia dah beritahu Ustaz dulu siang-siang, cakap Ustaz anything I will message you. For now dia dah cool down. So kalau dalam pukul 8 malam gitu, 8pm 9pm dia dah cool down. So cakap okay, just monitor. So Ustaz selalu akan kirakan tak silent phone lah. So kalau orang call dia angkat. So bila Ustaz bangun tu 2.30, Ustaz tengok dia miss call, dan dia ada message lah, Ustaz we need your help urgently. So I pusing to my wife, I kejut, dia kasih green light baru Ustaz pergi. Yelah. So bila masa tu dia cakap can lah, just go lah, but be careful lah because dah malam. So bila Ustaz datang, yes, Ustaz tolong, alhamdulillah dia settle, dia dapat kurangkan dia punya ni, then baru orang tu boleh tidur balik. So macam itu we do. Cuma at times jangan terasa hati kalau seorang peruqyah tu dia tak dapat bantu in urgent times. Kita pun nak kena faham. Ini Ustaz nak nasihatkan semua penonton. You need to understand dorang pun ada life sendiri. Yalah. Kita peruqyah ni manusia. Kita ada tanggungjawab, kita ada life kita. So jangan, I've heard before orang cakap Ustaz dulu bila before jadi terkenal Ustaz semua tolong. Tapi bila dah jadi terkenal, dah banyak sangat poin pun, Ustaz dah tak layan orang yang emergency urgent. Bukan tak layan, kadang-kadang kita susah sebab kita ada tanggungjawab lain. Malam dah tidur, kita kena faham diorang pun besok kerja, semua everything. So you need to understand, whatever kita akan reply. Usually kalau kita tak datang but we angkat call, we akan ajar what you need to do. Usually sorry sorry, jangan marah. Okay, so usually kita akan buat where Ustaz akan buka loudspeaker, then Ustaz akan baca dalam situ, dan Ustaz akan berbuat. Usually kalau jin tu nak communicate lah, tapi kalau tak, Ustaz akan loudspeaker, so the whole family akan dengar what to do. Usually macam Ustaz cakap, jangan trigger dengan naik Quran lagi. Dia dah rasuk, sudah. Yalah. Tapi at the same time aku pun nak add on kalau boleh on, ingat peruqyah ni hanya sekadar perantara saja. It's just apa orang cakap in English, guidance. It's just macam prevention. Prevention. Bukan prevention. Bukan. Apa guidance tak. Guidance bukan prevention. Tak, dia kira kan macam just help.
it's not for you guys to macam harapkan sangat. So guide lah. Macam korang tak boleh Kira diorang tu hanya membantu. membantu. Korang tak boleh harapkan sangat yang korang akan terus sembuh. Diorang tak boleh jamin 100% yang korang akan baik. Yes. Jangan. Kita sendiri kena usaha. Because at the end of the day, ni semua yang beri, yang ambil Allah. So kalau korang takut nak duduk nak buat self ruqyah, another thing mungkin ustaz might agree also, macam kalau korang takut nak buat self ruqyah, zikir harian pun boleh bantu cleanse yourself. Sebab step by step. correct. Sebab sekarang Google banyak. Banyak sangat doa-doa yang boleh, jangan cakap Arabic, Romanize ada. You nak bahasa Melayu pun tak ada masalah. Yang penting keyakinan. For example macam Mar pernah cakap, dia tak boleh tak tahu baca doa, tak tahu baca apa. Tapi dia boleh sebut Allahu Akbar tak? Zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Janji ingat kepada Allah. Sebab kadang-kadang Ustaz kasih a bit more pencerahan. Sempat tak Ustaz kasih sikit? Boleh. Okay. So macam gini. Boleh. So dia gini. So for boleh. tu. Okay. So Ustaz kasih satu nasihat. Dah okey? Okey. Ustaz kasih satu nasihat. Antaranya kan Ustaz dah lupa. Ni lah bidiknya. Istighfar. Astagfirullah. Apa tadi Ustaz cakap? Kita berbual pasal apa? Aku lupa. Kan kita tu nak add on something pasal apa tadi kita before that kita bercakap pasal apa? Pasal perantara. Pasal guide. Lain. Lepas tu Guide pasal zikir harian. correct. Okay, so dalam Google nasib baik ID ni memory dia quite good. Okay, so dalam zikir harian you tak boleh tu, you baca Allahu Akbar pun boleh, tak ada masalah. So Ustaz lupa balik. Janji kalimah Allah je. Sebab dalam senang Google ada banyak. Google ada banyak sangat. It's just that you need, janganlah cari doa-doa yang kirakan tak pernah dengar. You boleh tanya your own masjid punya ustaz-ustaz. Kalau dekat dengan masjid atau you got your own personal ustaz, tanya, diorang mesti tahu. Senang yang surah yang ringkas je lah. Correct. Mana korang tahu, korang recognize. Ayat kursi ke, tak ada masalah. Dipersilakan. Yang mana korang ingat, yang mana korang kenal, yang mana korang recognize. Itu paling simple. Jangan sekali korang tengok internet, nanti korang terbaca benda lain. Pasal internet pun kita tak boleh 100% percaya juga. Keluar alfa ada empasi. Kan jadi Tumpuk. Ui. Apa tu? Ui. Apa itu? Ui lah. Yang aku kasih korang tu, yang ngaji tu. Astagfirullah. Abata Itu Naruto. Lain. Jangan tu. Jadi lain. Pasal internet kita tak boleh percaya 100% on internet. So kalau boleh just check sources lah. Dia punya source tu. Source tu important. Kalau dia macam random website yang macam apa nama pelik, taruhlah dia punya website is from MUIS atau dia punya website from Mufti, tak ada masalah. Then by all means, kita ada banyak in Singapore, banyak Islamic punya institute yang keluarkan this kind doa. It's simple lah. Benda yang ringkas je korang boleh. InsyaAllah dengan kalau korang letak iman korang dengan kepercayaan korang and believe in Allah, InsyaAllah everything will be fine. Cik Ustaz ID boleh tak? InsyaAllah. Pernah aku nampak Ustaz pakai seluar pendek. Dia saboci tu. Alhamdulillah. So kita went from the tower all the way until about little bit about this and then about ruqyah. Alhamdulillah. Okay, so I think that's all for this episode lah. We have covered quite a lot for this episode. Kita berbual about ruqyah, saka, macam mana nak kawal dalam mimpi, bla bla bla. InsyaAllah kita kalau jumpa in the next episode, kita akan terangkan lebih lanjut dengan apa yang Ustaz tadi kata yang dia nak explain the next time, InsyaAllah. Kalau Ustaz boleh ingat lah. Yang 7 orang muka 7 orang muka sama. Apa bezanya kau dengan Karim lagi? You never know, Karim tak? Karim. Kau jangan pok nama orang dengan Karim. Kau lain nanti. Korin. Karim. So insyaAllah kita akan jumpa korang in the next episode of the podcast. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen kalau korang nak, jangan lupa share. Kalau korang perlukan perkhidmatan ruqyah ataupun any type of pertolongan, boleh products ke, boleh DM Ustaz ataupun kita pun akan reply. Kalau korang ada stories yang korang nak share, boleh email ataupun komen atau DM kita dekat IG. Guys. So I think that's it for now lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aidi. I'm Mar Eli. I'm Ustaz Hidayat. Nur Hakim. This is from Black Cats Podcast. Ciao.